kenyataan yang dikeluarkan oleh ROS. ROS mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa mereka memberikan 60 hari, tuan-tuan. Memberikan 60 hari kepada UMNO untuk memberikan penjelasan terperinci berhubung dengan usul Perhimpunan Agung UMNO tahun 2022 yang telah mengusulkan supaya jawatan Presiden dan Timbalan tidak dipertandingkan. Untuk makluman tuan-tuan, tak perlu nak bimbang, ini adalah prosedur biasa, prosedur biasa. Dan seperti mana yang diumumkan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, beliau telah pun pergi ke ROS untuk mendapatkan penerangan berhubung dengan dua laporan yang telah dibuat. Salah seorang daripadanya adalah anak Dato' Nasir, yang juga merupakan bekas pegawai Dato' Seri Ismail Sabri dulu ketika dia menjadi TPM. Budak ni pernah kerja dengan Dato' Seri Ismail Sabri. Beliau telah membuat laporan kepada ROS dan kita tahulah tuan-tuan, selaku bekas Perdana Menteri sudah pastilah ada lagi orang-orang dalam ROS tu yang bersama dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Sudah pastilah ROS kena ikut semua prosedur-prosedur mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi kita tak perlu bimbang, tak perlu kelang kabut, tak perlu risau. Orang yang dah tak berjawatan ni tuan-tuan, seperti biasalah, mereka ni tidak akan berhenti untuk menimbulkan masalah. Lebih-lebih lagi bila dia dah merasakan dirinya seolah-olah dipinggirkan. Bukan kita pinggirkan pun kan. Kalau tak nak dipinggirkan, bertandinglah balik jawatan naib presiden tu. Apa susah kan? Bertanding balik. Tapi tak tahulah, kalau bertanding balik menang tu belum tentu jadi menteri. Itu hak ataupun prerogatif Presiden UMNO yang akan mencadangkan kepada Perdana Menteri siapa yang akan mewakili UMNO untuk memegang sesuatu jawatan di peringkat persekutuan. Itu sebablah bila ada kuasa beringat-ingat, bila parti suruh bubarkan parlimen awal, patutnya dia bubarkanlah. Kalau dia awal lagi bulan 3 tu dia dah bubarkan, lepas tu pula pada ketika itu dia pula walaupun kita minta dia bubarkan untuk keluarkan KWSP, dia tahan. Kita minta keluarkan KWSP tu sebelum pilihan raya negeri Johor, dia tak nak keluarkan. Lepas pilihan raya tu seminggu lepas tu boleh pula dia keluarkan. Nampak sangat tak nak membantu parti, tuan-tuan. Seminggu selepas tu boleh pula dia keluarkan. Dan bila dia dah benarkan keluarkan tu, janganlah tunggu lama. Bila orang dibenarkan keluar duit dia 10,000 ataupun 10% daripada jumlah simpanan dia di akaun kedua, tuan-tuan, duit ni berapa lama boleh tahan? Paling kuat 3 bulan 4 bulan. So 3 bulan 4 bulan ni rakyat mempunyai kuasa membeli yang lebih. Market tu pada ketika tu beransur pulih, keadaan ekonomi ada seolah-olah ada stimulus package, 40 bilion tuan-tuan disuntik dalam pasaran. Sudah pastilah ianya merupakan keadaan dan suasana yang paling kondusif untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Tapi nak buat macam mana? Memang mereka tidak mahu UMNO menang secara bersendirian, boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Dia nak supaya UMNO kalah, tak boleh bentuk kerajaan secara bersendirian, last sekali terpaksa untuk bersama dengan Bersatu dan bersama dengan PAS bagi membentuk kerajaan. Jadi siapa juga yang diumumkan oleh Bersatu dan PAS, yang didiktit oleh Bersatu dan PAS untuk jadi Perdana Menteri, dialah yang akan jadi Perdana Menteri. Itu sebabnya tuan-tuan, orang bila ada niat tak baik ni saudara, Allah Ta'ala tahulah nak membalasnya dengan cara-cara lain. Mungkin orang yang dianiaya itu tidak membalasnya, tapi takut orang lain yang membalasnya, tuan-tuan. Itu sebab kita jangan sesekali saudara buat tak baik pada orang. Biarlah orang buat tak baik pada kita. Kita tengok Datuk Seri Najib tu, dia dulu kalau dia nak penjarakan
Mahathir, dia boleh penjarakan. Dia nak penjarakan Muhyiddin kerana buat kudeta, dia boleh penjarakan. Malah ada banyak lagi jenayah lain yang dilakukan oleh Muhyiddin. Malah kita tengok Ismail Sabri pun pernah ada kes mahkamah, tuan-tuan. Tetapi selamat. Siapa yang selamatkan dia? Jangan lupa tu, kes dia bagi gerai, bagi gerai kepada saudara dia dulu. Benda kecil je, Tapi ialah tuan-tuan, kadang-kadang bila kita ada kuasa ni, kita lupa siapa kawan kita, kita lupa siapa bos kita yang mengangkat kita dulu jadi menteri sehingga kita mudah untuk menang jawatan naib presiden. Kita lupa segala-galanya dan tergamak kita biarkan sahabat kita itu dipenjarakan. Tapi percayalah tuan-tuan, setiap benda yang tak baik ni Allah Ta'ala akan pulangkan dengan kifarah. Tapi yang sedihnya tuan-tuan, kifarah yang diturunkan ke atas Ismail Sabri bukan hanya kifarah dia hilang jawatan Perdana Menteri. Kita Barisan Nasional pun kena tanggung kifarah ni. Kita hilang kerajaan tuan-tuan. Kita hilang kursi Perdana Menteri dan kita hilang peluang untuk membentuk kerajaan secara bersendirian. Sekarang kita kena bergabung dengan orang lain. Sudah pastilah keadaan tidak seperti dahulu. Keadaan lebih sukar. Kita kena banyak bertolak ansur. Kita harap kita tidak ditolak beransur-ansur. Itu pun lagi baguslah. Tetapi saudara, saya harap gunting-gunting dalam lipatan, musang berbulu ayam, gunting dalam selimut macam ni, kita harap dalam pemilihan yang akan datang ni, kalau boleh kita bersihkan dengan sebersih-bersihnya. Kita tak mahu lagi orang yang tidak setia, tidak 100% dengan parti, orang yang mempunyai kiblat kepada pemimpin di luar parti kita diangkat menjadi pemimpin dalam parti kita ini, tuan-tuan. Kita nak pastikan bahawa dalam pemilihan parti tahun 2023 ni, orang yang betul-betul sayangkan parti ni, orang yang betul-betul nak berkhidmat untuk menjaga nama baik parti ni, dia angkat menjadi pemimpin. Peluang hanya datang sekali, tuan-tuan. Kita dah ditegur oleh rakyat 2 kali. Kalau sekali lagi kali ni kita bariskan kepimpinan-kepimpinan yang tidak mampu untuk merubah keadaan, untuk merubah UMNO ni kepada sebuah parti yang baik kepada lebih baik. Kalau ada banyak kekurangan, kepada parti yang kurang kekurangan yang negatif. Kita harap ini dapat dilakukan. Kalau dulu kita ada kelebihan orang yang korup, yang itu kita kena kurangkan. Kalau dulu kita ada kelebihan orang yang angkuh, yang itu kita kurangkan, tak apa. Okey, jadi itu mukadimah saya pada malam ni. Tak perlu bimbang tentang permintaan ROS untuk memperincikan. Itu hanya standard operating procedure, SOP yang perlu dipenuhi oleh ROS. Dia kena mendapatkan penjelasan secara bertulis dengan terperinci, dan itu akan diselesaikan oleh Syekhul Agung UMNO, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita buka soalan dulu di peringkat studio sebelum kita bergerak ke sesi soal jawab bersama dengan teman-teman yang nak live bersama dengan kita. Okey, silakan. Okey, berkenaan dengan ROS dari itu selagi ROS tidak mendengar penjelasan dan selagi dia tak berpuas hati, adakah usul itu tak boleh diluluskan, tak sah diluluskan? Macam mana? Dia sudah pastilah. Pertama sekali, kita punya pemilihan pun kurang daripada 60 hari. Jadi apa jadi pun, pemilihan kita ni akan diteruskan. Pemilihan kita akan diteruskan tanpa kita pertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan. Itu sudah pun diputuskan di peringkat Perhimpunan Agung UMNO. Sekiranya selepas 60 hari, selepas penjelasan diberikan oleh Syekhul Agung, sebenarnya Syekhul Agung boleh jawab, tak perlu tunggu 60 hari. Dan Syekhul Agung dah pergi pun ke ROS ni. Kalau dia minta penjelasan dalam bentuk tulisan, lisan, maka
Sultan Agong boleh buat benda tu tanpa perlu tunggu sampai 60 hari. Okey. Ini cerita semalam tu. Bersatu Kedah dakwa PH dan DN berbelanja mewah semasa PRU 15. Itu joke of the day dipanggil Itu joke of the day. Bila dia dah berhadapan dengan banyak bukti-bukti, mereka merasuah skala besar-besaran. Hari ini mereka keluarkan video-video lama, contohnya macam Nurul Izzah naik pesawat. Dia cakap, kata jadi penasihat tanpa gaji tapi boleh naik private jet. Tuan-tuan, itu ialah gambar yang diambil pada tahun 2019. 2019, masa tu dia pergi ke Pematang Power macam mana lah. Dengan ada caption masa tu, Izzah khawatir ayah dia tidak sempat untuk menjadi Perdana Menteri. Itu cerita 2019, gambar lama, tapi dia recycle balik. Kemudian kita juga tengok ada laporan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan private jet ketika berkempen, kan? Kalau nak cerita guna private jet, kita nak beritahu ketika Muhyiddin Yassin menjadi apa dipanggil tu, pengurusi majlis pemusnahan negara. Dia pergi turun berkempen di Johor pun naik ke private jet kerajaan. Itu betul salah guna kuasa. Tapi kalau orang nak bagi pinjam ke, dia nak pakai private jet swasta, itu dia punya pasal lah. Kalau orang suka kan, kalau orang bagilah kau pinjam secara percuma. Betul tak? Bukan bagi pinjam je, ada yang bagi terus pun ada juga kan. Tapi belum dengar lagi lah orang bagi terus. Tapi kalau setakat bagi kereta tu ada kan. Okey. Tapi dia kata dia buat lawan tu berdasarkan kenyataan RPK. Jadi RPK yang bagi maklumat banyak dekat ni. Mungkin dia patut fikir 10 kali. Raja fitnah ni dia duduk dekat Manchester. Dia pun tak tahu apa berlaku kat Malaysia ni. Itu sebab banyak orang keluar kenyataan. Kadang-kadang rujuk kepada penghibur lara daripada Manchester ni. Itu yang haywire dia punya maklumat. Maklumat dia berdasarkan fitnah-fitnah yang dia lemparkan daripada orang yang tidak ada rasa tanggungjawab, kerana dia tahu dia tidak perlu tidak akan dipertanggungjawabkan, tidak akan dihadapkan ke mahkamah. Dia pun dah bankrupt, kesesamaan pun dia tak perlu bimbang. Dia pun berada di sana, dia tahu tidak ada kesalahan di bawah akta komunikasi ni yang membolehkan dia diekstradisi daripada London nak bawa balik ke sini. Nasib dia baiklah kan. Kalau tiba-tiba satu hari nanti wujudnya manusia-manusia, dia tidur, tiba-tiba dia bangun pagi dia berada di Malaysia. Masa tu baru dia tahu. Sekarang ni boleh lah kan. Sekarang ni boleh dia selamat kan. Dia cakap apa pun orang tak boleh buat apa, sebab dia duduk di Manchester. Dia boleh naik Jaguar, apa ni, 4-wheel drive Jaguar tu, boleh duduk mewah, ada kafe dia sendiri kan. Kafe tu camouflage je kan. Yang dia dapat tiap-tiap bulan daripada orang kanan, orang tertentu di London tu, yang dia dapat tiap-tiap bulan daripada Malaysia. Itu lebih daripada cukup untuk dia hidup mewah di sana. Kerja dia kat sana shopping je. Itulah. Kita tahu siapa bagi. Ada seorang tu daripada UMNO juga. Tapi tak tahulah orang UMNO, tapi asyik keluar kenyataan belah sana je. Nampak macam pro belah sana je. So keluar sekali tak nak kan. Pergilah keluar sekali, join kawan-kawan dia kan. Okey? Ada lagi? Ucap tanya kepada Tan Sri Nazri Aziz Datuk Sri Datuk Sri Nazri Aziz. Kita ucap tahniah kepada Datuk Sri Nazri Aziz kerana telah diangkat menjadi Duta Malaysia ke Amerika Syarikat. Tahun lepas beliau nak diangkat ke Duta ke New Zealand.
tak kesampaian sebab masa tu beliau masih lagi ahli parlimen. So sekarang beliau bukan lagi ahli parlimen, sudah tidak lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbau politik dan sebagainya. Maka beliau sudah boleh diangkat menjadi duta ke Amerika Syarikat. Kita harap beliau dapat menjalankan tugas dengan baik, dan saya yakin beliau mempunyai kelayakan, kualiti untuk menjadi seorang duta yang berwibawa, insya-Allah. Okey? Kita soalan netizen tu Okey, ini kau kena banyakkan soalan netizen ni, aku dah termenung ni. Aduh, kau tidak banyak soalan dekat TikTok ni. Tapi soalan netizen bercampur tu Okey. Ni ada seorang ni dia kata kenapa tak nampak usaha-usaha untuk mereformasikan institusi kehakiman tu, sedangkan dah ada laporan mengatakan ketua hakim ni tidak sah sebab tidak dipilih melalui JEK. Kalau nak ikutkan, memang ketua hakim negara sekarang ni disahkan oleh Tan Sri Tommy Thomas, bukan seorang ketua hakim negara yang dilantik melalui proses pencalonan yang dibuat oleh Judicial Appointment Commission ataupun Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Sepatutnya kerajaan hari ini dapat mengkaji balik semua lantikan yang tidak melalui JEK. Tetapi bagi saya sekarang ni kerajaan mungkin fokus dia untuk memastikan beban kos sara hidup rakyat ni dapat dikurangkan. Maka itu sebabnya mereka lengah dalam proses untuk menukar ketua hakim. Lepas tu nak tukar AG pun. Sekarang ni AG pun bulan depan ni akan berakhir kontrak dia. Kalau tukar AG nanti dijadikan modal pula oleh pembangkang kan. Jadi saya menjangkakan, ini saya cakap ni berdasarkan persepsi saya lah, pandangan saya, kemungkinan besar bulan 3 ni baru ada lantikan peguam negara yang baru. Tetapi kalau nak tukar ketua hakim negara ni tak boleh tunggu bulan 3. Itu memang kerajaan selepas diwujudkan RCI nanti, bila RCI mengesahkan bahawa apa yang Tommy Thomas cakap, iaitu pelantikan ketua hakim negara itu bukan cadangan daripada JEK, ianya adalah cadangan Tommy Thomas sendiri. Maka pada ketika itu sepatutnya terlucutlah jawatan ketua hakim negara tu. Ianya perlu dikembalikan mengikut undang-undang negara ni, iaitu pelantikan ketua hakim negara ni perlu dilantik oleh JEK. Dan kalau JEK merasakan Tengku Maimun layak untuk dicadangkan sebagai ketua hakim negara, maka buat cadangan baru dan biar pelantikan baru itu adil dan mengikut prosedur undang-undang, iaitu cadangan daripada JEK. Okey? Ada lagi? Ini betul. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Pandangan terhadap Profesor Agus dia, apa penambahbaikan untuk JEKOM supaya kerajaan perpaduan dipahami semua masyarakat? Saya rasa saya dah buat cadangan-cadangan pada hari 2 Februari iaitu pada hari Datuk Profesor Agus Yusof mengambil alih jawatan Ketua Pengarah JEKOM. Cuma saya nampak hari ini yang terdesak perlu dirancangkan program-program bual bicara secara bersama di antara kepimpinan Barisan Nasional Pakatan Harapan dan gabungan lain di dalam Kerajaan Perpaduan. Dan dalam masa yang sama juga perlu ada koordinasi bagi memastikan setiap polisi-polisi kerajaan perpaduan ini dapat diwawarkan, dapat di pick up dan dihebahkan oleh parti-parti politik yang menyertai kerajaan perpaduan ini. So mungkin JEKOM boleh membantu perangan-perangan parti dalam usaha untuk melancarkan kerja-kerja penerangan ni lah. Kita faham bahawa polisi Profesor Dr. Agus dia tidak mahu menjadikan JEKOM itu sebagai
sebagai platform propaganda parti, namun tak salah kalau polisi-polisi kerajaan boleh mendapatkan bantuan daripada parti-parti yang menyertai kerajaan ini untuk disebar luas. Contohnya macam konsep madani, kalau ianya dapat diterangkan oleh semua parti politik di dalam kerajaan perpaduan, itu akan lebih mudah diterima. Dia bukan satu perkara yang mudah. Bila bertukar Perdana Menteri, dia ada memperkenalkan, macam dulu Datuk Seri Najib memperkenalkan slogan Satu Malaysia. Kita kena explain about Satu Malaysia. Kalau zaman Pak Allah tu, dia perkenalkan apa yang dipanggil sebagai Islam yang sederhana, apa dia panggil? Wasatiyah. Ialah wasatiyah lah, kesederhanaan, konsep wasatiyah. So kemudian apa ni, zaman Ismail Sabri, konsep Satu Malaysia. Cuma zaman Muhyiddin je yang semua orang faham. Zaman Muhyiddin dia tak pernah perangan. Konsep dia ialah konsep kita lockdown satu negara. Ismail Sabri keluarga Malaysia tu. Yang paling berkesan sekali zaman Muhyiddin lah. Kita lockdown satu negara, semua orang faham. Semua orang kena duduk rumah, termenung, tengok TV, makan, semua berat badan bertambah. Aku tengok aku punya pipi ni pun dah makin bulat kan. Nasib baik berat masih terkawal. Okey. Jadi soalan kita lain soalan netizen juga. Dia salam untuk mengajukan soalan. Saya orang Batu Kurau Perak. Batu Kurau okey. Paling menarut. Okey. Sebelum PRU yang lepas Hamzah banyak kali turun belah Kemunting. Belah Kemunting. Kemunting, Batu Kurau untuk bagi sumbangan antara RM200,000 hingga RM300,000 kepada 9 buah masjid. Amboi banyak di kawasan ini, dan RM40,000 hingga RM70,000 untuk lebih 15 surau lah. Ini antara punca dia dapat banyak bagi orang-orang sini lah. Soalannya, dari mana sumber duit-duit ini dan apakah hukumnya duit ini, sebab banyak yang guna untuk renovate masjid dan surau. Pertama sekali, saya tak boleh nak pastikan dari mana sumber duit yang Hamzah perolehi. Berapa ribu? 200,000, 300,000, 400,000 yang diberi kepada masjid. Alhamdulillah lah, dia ada hati nak bagi pada masjid kan. Cuma dari mana sumbernya itu kena tanya dengan Hamzah sendiri lah. Kita tak boleh tuduh. Cuma sekarang ni dia kata dia tak turun itu nasib korang lah. Kita nak cakap kalau orang bagi duit tu masa pemilihan saja kan, jangan kita mengundi kerana duit tu. Jangan kita undi kerana duit yang ditaburkan semasa pilihan raya. Ini sekarang ni dah ada juga. Ada calon ketua pemuda dah mula start bagi duit ni. Maklumlah dulu dia dikayakan zaman Perdana Menteri tertentu kan. Dan sekarang ni masanya untuk dia tabur duit. Saya nak bagi peringatan bahawa duit-duit yang dia tabur tu ialah duit anda. So bagi saya, ambil lah secukup rasa. Tapi undi jangan bagi. Undi jangan bagi. Tapi kalau anda rasa dia bagi duit tapi dia ada kualiti untuk jadi ketua pemuda ke, nak jadi naib presiden ke, terpulang pada anda. Saya tak halang anda untuk mengundi dia. Cuma jangan undi kerana duit dia. Itu dia saya minta. Sebabnya kalau dia bagi duit ni, dia bagi duit hanya untuk lepaskan diri dia dalam pertandingan ini. Sama jugalah macam Hamzah, dia bagi duit pun untuk dia menang pilihan raya di Larut. Lepas menang pilihan raya di Larut, walaupun kita tahu dia banyak duit, dia ada duit yang luar biasa banyak ni untuk dia tabur semasa pemilihan pilihan raya. Lepas pilihan raya, dia guna tak duit tu untuk servis rakyat? Dia tak gunakan. Sama juga bila kita tengok Samsuri. Selepas pilihan raya, duit dalam akaun dia masih berjuta. Dia masih boleh pergi ke Auckland bercuti. Tapi bantuan untuk mangsa-mangsa banjir
Takkan sekadar menggunakan duit yang ada di dalam kantong kerajaan negeri. Kenapa tak guna duit-duit peribadi dia? Betul tak? Sama jugalah kalau hari ni korang komplain pasal Hamzah dah tak mula tak turun ke, tak mula tak bagi duit macam dulu. Kau kena ingatlah. Sama jugalah dengan orang yang akan bertanding dalam pemilihan parti UMNO pada bulan Mac ni. Memang orang yang ada duit, dia akan bagi macam-macam. Lebih-lebih lagi kalau nak menang Ketua Pemuda UMNO ni, macam-macam boleh jadi. Kan? Betul tak? Boleh. Boleh pinjam portion orang-orang. Tak kira lah. Kan? Dia boleh bagi macam-macam. Maknanya pelaburan dia tu mungkin boleh dapat timbal balas dengan jawatan-jawatan dalam kerajaan ke, dia dapat pegang GRC ke, kan? So betul lah dia akan willing untuk membeli undi. Tetapi kena ingat, belum tentu orang yang sanggup bagi duit nak menang naik presiden ke, nak menang jawatan ketua pemuda ke, ketua wanita ke, bila dah menang, bila kita pergi minta lagi sekali untuk bantu buat program bahagian, buat ceramah ke apa, dia akan sanggup keluar duit. Sebab sejarah dah ada. Sejarah dah ada. Ada orang masa pemilihan dulu bukan main lagi bagi duit. Tetapi bila time kita suruh dia sponsor untuk buat plakat contohnya, nak buat demonstrasi. Saya masih ingat lagi kawan-kawan dekat Wangsa Maju dulu. Nak buat demonstrasi, nak minta duit nak buat demonstrasi, buat plakat pun dia turn down. Kena beringatlah benda ni. Jadi jangan kita mengundi seseorang itu kerana duit yang dia ada. Kerana duit yang dia belanja, ianya ibarat satu investment bagi dia. Dia akan invest sekali dan dia mengharapkan pulangan. Kan? Mana ada orang invest sekali mengharapkan selepas ni dia kena invest, tak ada pulangan. Mestilah dia mengharapkan return on his investment. So hati-hatilah dengan orang-orang yang macam ni. Okay? Ini seorang lagi tu Kita saya nak tanya kertas putih mengenai perbelanjaan vaksin masa kerajaan dahulu sudah mula untuk dikeluarkan. Jadi jika berlaku salah guna kuasa oleh kerajaan ataupun Menteri Kesihatan terdahulu, adakah ianya akan memberi impak buruk kepada UMNO itu? Sebab orang menteri-menteri mau pilih UMNO. Jadi kita risau ada segelintir rakyat yang akan kita beritahu terus terang lah, impak buruk kepada UMNO tu tetap akan ada. Sebab dulu kita pun nasihat orang macam ni kalau jadi calon pilihan raya balik, hancur parti. Kan? Orang yang marah kerana dipaksa ambil vaksin, orang yang marah kerana mereka merupakan anak-anak muda kelahiran selepas 2007, mereka ni tidak dibenarkan untuk isap rokok lagi, tak dibenarkan untuk isap vape lagi. Bukan setakat tak boleh isap rokok, tak boleh menyimpan. Maknanya nak kerja jadi driver lori bawa rokok ataupun bawa barang-barang vape atau kerja kat 7-Eleven pun tak boleh. Sebab ada jual rokok dan vape. So orang akan templak, orang akan letak beban kesalahan tu kepada parti UMNO dan Barisan Nasional yang mengangkat orang tu menjadi calon pilihan raya. Tapi tak tahulah, mungkin parti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengekalkan orang tertentu menjadi calon pilihan raya. Dan kalau orang ni dihadapkan ke muka pengadilan, katalah betul ada penyelewengan, ianya memang akan efek UMNO. Tapi alhamdulillah lah, UMNO dah bertindak tegas memecat orang ni. Setidak-tidaknya beban ni taklah dirasai oleh UMNO. Itu sebab saya meminta kawan-kawan yang berada di rumah untuk mendoakan semoga YBKJ ni cepat diambil oleh Perikatan Nasional. Ini bukan doa biasa-biasa. Doa ni ada sebab.
Biar cepat dia pergi. Lagi cepat, lagi bagus. Tapi dia dah bertukar profesional tu. Dia dah nak jadi DJ Hot FM. Itulah dia. Takut PN pun berubah, berubah fikiran. Dia pun semenjak dah nak kena keluar kertas putih ni, nak dibentangkan, dia pun rasa anak apa ni, anak menantu dia pun silap-silap besok lusa ni pun kena dakwa, okey? Takkan nak tambah kluster mahkamah kat dalam parti dia kan. Okey. Dr. Rizam UKM. Dr. Rizam UKM. Okey. Dia kata akaun 1 telah dibekukan oleh SKM. Adakah ini memberi kesan kepada PRN untuk kempen bersatu tu nanti tu? Macam mana? Andai kata? Tak, akaun 1 telah dibekukan oleh SKM. Ya. Adakah ini akan memberikan kesan? Saya rasa ianya tidak memberikan sebarang kesan. Kerana 300 juta ke, 400 juta ke, 500 juta bagi Perikatan Nasional is nothing. They are going to spend billions untuk 6 pilihan raya negeri ni. So duit tu tidak berada di dalam sistem. Yang dalam sistem ni celah gigi saja. Okey? Ada duit kat luar tu Ada duit di luar. Semua duit dia orang ni di luar. Duit yang dalam sistem ialah duit untuk bayar gaji, duit untuk bayar sewa pejabat, duit untuk bayar utility bills, utility bills. Ini benda-benda kecil-kecil lah. Yang itu yang masuk dalam akaun parti. Ataupun sumbangan-sumbangan yang dia orang tak boleh bagi dalam bentuk cash. Semua audited, ianya perlu diberi dalam bentuk bank in ke dalam akaun parti. Itu yang menyebabkan duit-duit ni ada di dalam akaun. Okey? Ini ada penonton betul kan tadi tu. Pak Lah tu Islam Hadari tu. Islam Hadari. Terima kasih. Islam Hadari. Terima kasih Islam Hadari. Saya ingat Wasatiyah sebab dia ada buat Institut Wasatiyah. Dr. Yusufuddin. Okey? Mantap Tok, apa ni, adakah apa ironinya KJ menerima perlawanan sebagai DJ tu? Adakah dia nak cari platform baru untuk mempromosikan ini dia lebih? DJ ni seorang yang dia bertindak dulu, dia berfikir kemudian. So baguslah. Saya boleh baca otak dia. Saya rasa dia baca, bila dia dapat jadi DJ tu, dia boleh gunakan platform tu untuk berceramah tiap-tiap pagi tu. Dia boleh mempengaruhi pemikiran orang yang mendengar radio Hot FM. Yang dia tak tahu, bila dia dah jadi kerja dengan Hot FM, dia kena ikut garis panduan. Dia tidak boleh berpolitik di Hot FM. Masa itu dia akan menyesal lah. Dia bertindak dulu, dia fikir kemudian, kan? Kalau dia jadikan Hot FM tu sebagai saluran propaganda Perikatan Nasional ke apa, maka kita akan pastikanlah Hot FM tu pun akan ditutup sikit hari. So saya yakin orang-orang Hot FM pun akan pastikan bahawa KJ ni tidak akan guna platform itu untuk berpolitik. Kerana kalau the moment they cross the line, then dia orang kena face all sorts of consequences lah, kan? Dia kena bersiap sedia lah. Kena ban ke, kena gantung ke, kena apa ke, kan? Kena tarik lesen ke, kan? Sebab dia sepatutnya kalau di bawah apa ni, lesen hiburan, dia kena jadi radio untuk hiburan lah, kan? Dia juga cakap nak terus jadi apa? Pemain muzik. Dia memang okey dia. Sebab saya rasa lah antara profession yang boleh diceburi oleh orang macam dia tu ialah muzik. Kerana orang yang main muzik ni pun kadang-kadang ada setengah-setengah, dia pun kadang-kadang high pun it's okay. Tapi kalau jadi ahli politician, tiba-tiba you cakap macam orang yang high, ada problem, kan? Tapi kalau main muzik je kan, lagi dia high, dia lagi
lagi okey. Lagi okey. So sesuai lah tu. Dia macam inilah. Dia nak jadi apa pun, itu dia punya hak. Ini negara demokrasi. Kita tak boleh halang dia. Dia nak jadi ahli neraka pun kita tak boleh kata apa. Okey. Syukur ada soalan. KJ nak perolehan vaksin COVID-19 dibuat tanpa persetujuan AGC. Tak apalah. Dia buat penafian tu, dia mengatakan bahawa setiap perolehan tu dibawa ke kabinet. Contohnya macam ada di antara vaksin yang dibeli, harga biasa sekian banyak. Tapi kerana kononnya nak cepat, maka terpaksa membayar harga premium. Patut benda tu dirujuk pada Jabatan Peguam Negara. Tapi dia membuat andaian benda tu dibentangkan di dalam kabinet. Sebelum dibentangkan dalam kabinet, ada ulasan-ulasan daripada Jabatan Peguam Negara. Maka dia kata, maknanya dah dibentangkan lah. Maknanya di bawah knowledge Jabatan Peguam Negara. So kita rakyat cuma boleh dengar orang kata ada berlakunya pelanggaran, dan kita juga boleh dengar kenyataan KJ mengatakan dia dah bawa benda tu ke dalam kabinet, maka sepatutnya Jabatan Peguam Negara dah tahu. Tetapi akhirnya kita tengok ada kertas pendakwaan ke tidak. Kalau ada kertas pendakwaan, maka bersiap sedialah menjawabnya. Kalau jawab kat media aja, kita nak beritahu bahawa undang-undang Malaysia ini, apa yang diperkatakan di media itu bukan keputusan. Tapi amat menyedihkan. Contoh macam kes Datuk Seri Najib, beliau telah dijatuhkan hukuman oleh pihak media sebelum beliau dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Kes Datuk Seri Najib itu tolonglah sikit. Perbicaraan secara online ditolak. Ya, kita nak buat perbicaraan tu kalau boleh secara siaran langsung. Sebab ada banyak kes-kes besar yang mana ianya dibuka untuk publik tahu. Tetapi mahkamah tolak. Ini hak mahkamah. Time ni dia orang berkuasa, maka dia nak tolak, biarlah dia tolak. Kita petikai pun tak guna. Silat kita boleh dikenakan menghina mahkamah. Kita biarkanlah. Cuma kita sebagai umat Islam, apa yang kita boleh buat, kita doakan semoga Datuk Seri Najib dibantu oleh Allah SWT supaya mendapat keadilan dalam perbicaraan-perbicaraan. Hari ini pun dah banyak Allah Ta'ala tolong ni. Kita tengok kenyataan-kenyataan yang keluar dalam mahkamah ni pun, saya sebenarnya diminta untuk tidak mengulas lah benda ni. Kalau tuan-tuan meneliti kes-kes Datuk Seri Najib, kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Joanna Yu apa semua sekali, banyak bercanggah dan sebagainya. Kalau kita tengok daripada penulisan RF Lias contohnya, banyak perkembangan-perkembangan setiap hari kes Datuk Seri Najib diulas oleh saudara RF Lias. Boleh pergi kat Facebook dia. So kita akan dapat tahu banyak benda yang hari ini seolah-olah macam Allah Ta'ala ni membantu untuk Datuk Seri Najib ni. Bukan hanya bebas dalam kes 1MDB, tapi ianya juga berguna, bermanfaat untuk membebaskan Datuk Seri Najib dalam kes SRC International. Sebab banyaklah benda yang terbongkar dalam mahkamah. Kalau ikut apa yang ditulis oleh RF Lias tu, tuan-tuan boleh tengok bila mana pengakuan Joanna jelas membuktikan bahawa akaun amanah tu atas nama Datuk Seri Najib. Tetapi Joanna dapat instruction semua daripada Jolo yang bukan mandate holder. Kalau dapat daripada Nik Faisal tu, kawan-kawan, Nik Faisal tu dia dapat mandate untuk uruskan akaun tu. Tapi banyak arahan Jolo yang bagi. Dan bila ditanya dengan Joanna, dia kata dia tak boleh nak check dengan Datuk Seri Najib. Padahal dia relationship manager.
Dia kata dia tak boleh check Datuk Najib kerana Datuk Najib ialah Perdana Menteri. So what's the point of M-Bank appointing her as the relation manager kalau dia tak boleh ada sebarang relation dengan Datuk Najib? Untuk memaklumkan ada apa ni, red alert contohnya, dia tak beritahu dengan Datuk Najib. Dia kata, siapa saya, bukan label saya. Engkau relationship apa ni manager untuk account tersebut, you got to tell your clients. Mana boleh dia kata bukan label dia nak beritahu. Takkan nak lantik seorang Perdana Menteri untuk menjadi pegawai di M-Bank supaya sama label baru boleh bercakap dengan Perdana Menteri. Aduh, kadang-kadang aku dengar apa boleh tahan juga kan. Okey, kita tak boleh ulas bab tu. Okey, ada lagi? Okey, ini saja tanya betul. Puak-puak yang kecewa tu kan, yang dia dipecat sekarang ni, lebih fokus menyerang Datuk daripada orang yang sepatutnya serang tu. Oh ya ke? Apa yang dia serang? Dia tak tahu kita pun tak nak masa-masa baca. Kalau dia menjawab tu dengan hujah, kita boleh jawab dengan hujah. Ini contoh macam Ismail Sabri duk cakap dengan geng cawangan dia. Tak ada ke orang boleh jawab? Dia suruh geng-geng ketua cawangan suruh jawab. Dulu masa kau jadi Perdana Menteri, kau ada Anwar Musa backing kau, kau ada apa ni Tajuddin backing kau, kau ada Syaidan Kasim backing kau. Mana ada orang sekarang? Suruh ada orang jawab aku. Ini minta tolong orang cawangan. Orang cawangan pula jawab dia apa tau? Orang cawangan ni jawab dia apa? Memang kita nak jawab ni, tengah tunggu masa. Ada dia, aku cakap ni bukan fitnah. Dia tak tahu kita pun ada orang kat dalam grup bahagian ni. Midudin kata peluang KJ jadi MB lebih luas di Kelantan. Apa komen tu? Peluang KJ ni jadi MB di Kelantan lebih luas. Bukan setakat KJ ni lebih layak menjadi MB Kelantan, malah KJ ni sepatutnya kalau tak ditabarkan menjadi Presiden PAS yang baru, dia sepatut diangkat menjadi Mursyidul Am PAS yang baru. Semalam aku dah umum dah, aku dah ulas. Dah ulas. Dia nganjing itu. Okey. Hari Khamis depan akan ada satu mesyuarat NKT. So, good news. Okay, ada lagi? Khairi layak bertanding di Bagan Datuk PRU 16. Boleh. Welcome. Kita boleh kapan dengan dia sekali lagi. Bertanding di kawasan multiracial, orang dekat Sungai Buloh tu banyak yang urban voters, yang liberal ramai, yang suka dia, yang suka tall, dark and handsome pun dia kalah. Kau nak tanding Bagan Datuk? Silakan. Kalau itu hari kita turun 5 kali kat Bagan Datuk, lepas ni kita berkampung terus kat Bagan Datuk. Kalau tak dapat jadi calon lagi sekali lah. Okey. Ada lagi? Tu kalau PRN tu. Korang ni buatlah soalan sikit. Semua mengharap orang TikTok ni lah. Lain hari tak boleh TikTok dah. Terkandas. Bila nak belanja aku makan sate, kau datang je sini. Kita bincang. Okey, ada lagi? Kawasan negeri favourite untuk PN tu. Negeri favourite untuk Perikatan Nasional sudah pastilah Kelantan. Kelantan ni dia orang tak kisah. Hari-hari mandi pun minum teh ais kan, mandi teh ais pun dia orang tak kisah. Air pipe warna macam Milo ais pun dia orang tak kisah. Dia orang tetap nak membangun bersama Islam. Sebab bagi dia orang ni, masuk PAS ni sama dengan masuk Islam.
Keluar PAS sama dengan keluar Islam. Bagi dia, undi selain daripada PAS, masuk neraka. Haram hukumnya. So kalau dah mentaliti orang Kelantan ni, sebahagian besarnya, saya berani cakap ni sebahagian besar, sebab sebahagian besar memang macam tu, mengundi PAS. Kalau tiba-tiba akan datang, sebahagian besarnya pengundi tidak menyokong PAS, barulah kita boleh kata orang Kelantan dah berubah. Tetapi hari ini, kalau ikut sampai ke hari ini, kalau kita tengok keputusan pilihan raya umum 2015, pilihan umum ke-15, nampaknya orang Kelantan begitulah. Sebahagian besarnya, dia tak kisah. Tidak ada pembangunan kat Kelantan, tak apa. Buat pelancaran macam kat Terengganu tu, dia buat perumahan Gajah Putih. Dia ada satu rumah contoh, dia ada signboard, billboard, buat perumahan mampu milik. Lepas tu tanah lapang. Dia tak kisah. Dia tak kisah. Yang penting dia undi PAS masuk syurga. So, tak boleh kata apa lah. Okey. Ada lagi? Ada orang tanya tu agak dalam bajet 2023 nanti tu ada tak potongan bayaran pinjaman pendidikan PTBTN dan agensi kerajaan lain seperti MARA dan sebagainya? Kerana banyak orang terkesan dengan kos hidup sekarang tu. Tak bajet tu akan diumumkan macam tu? Saya tahu dia orang ada meeting daripada masa ke semasa untuk memperkemaskan belanjawan 2023 yang akan dibentang pada 24 bulan Februari. Tapi saya bukan dalam kerajaan, dan kita tak tahu apa yang diperbincangkan. Kalaupun saya duduk dalam tu, ada benda yang dibincangkan, ianya masih dalam fasa embargo. Embargo ni maknanya selagi Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan tak membentangkan belanjawan tu, tak boleh keluarkan dulu. So kita boleh bersuara, kita boleh nyatakan apa yang rakyat nak. Contohnya rakyat hari ini mereka mengharapkan supaya dikeluarkan duit KWSP. Tapi hari ini dah keluar kenyataan bahawa tidak ada KWSP 2.0 secara pukal. Maknanya KWSP secara pukal tak ada. Tapi KWSP bersasar tu belum ada kenyataan yang mengatakan tak ada. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai rakyat ni, kita doakan lah. Tapi kalau doakan dia, ialah betul lah, itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tetapi kita kena susuli dengan luahan permintaan kita tu. Jadi macam mana kita sebagai rakyat boleh meluahkan permintaan kita? Kalau hari ini betul lah bahawa ramai rakyat nak supaya kerajaan mempertimbangkan untuk mengeluarkan duit KWSP dia, maka hari ini Facebook tuan-tuan, keluarkanlah besar-besar, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tolonglah bagi kami peluang untuk pengeluaran KWSP bersasar. Kalau ramai yang keluar dalam dia punya timeline macam tu, saya yakin benda tu akan sampai ke telinga Perdana Menteri. Kerana di pihak kerajaan, kalau macam dulu kita ada apa yang dipanggil sebagai Strategic Communication Unit, ataupun Stratcom, jasa lain. Setiap agensi kerajaan itu dia akan ada ketua unit komunikasi ataupun pengarah komunikasi dia. Setiap kementerian dia orang akan meeting tiap-tiap minggu, dan dia orang ni biasa dia orang ada sistem yang boleh identify isu apa yang hangat dibicarakan. Ada setengah orang kena bantai, tapi sejauh mana kena bantai itu viral. Kadang-kadang kena faham, bila timbul sesuatu isu tu tidak viral. Isu tu tak terlalu banyak traction.
Jadi kalau kita menjawab isu tu akan terlebar luas daripada orang tak tahu, orang tahu isu tu. So, kerajaan dia ada sistem ni. Berapa tularnya sesuatu isu tu, perlu dijawab ke tak perlu dijawab. So, kalau ramai orang keluarkan, contohnya lah, dia keluarkan hashtag KWSP bersasar, maka kerajaan akan dapat, kerajaan akan dinotify oleh mereka yang jaga sistem ni bahawa ini isu yang mendesak, yang perlu mendapat perhatian daripada kerajaan. Cuma saya nak beritahu satulah, saya nampak kelemahan yang ada hari ini ialah komunikasi. Kalau misalnya kita beritahu bahawa kerajaan tidak mempertimbangkan pengeluaran duit KWSP secara pukal, okay, please explain why. Kalau rakyat diterangkan bahawa duit yang diorang simpan, diorang carum di dalam KWSP itu sudah dilaburkan. Yalah, tujuan nyimpan tu untuk apa? Tujuan nyimpan tu supaya duit yang kita simpan tu boleh digunakan di masa hari tua kita, kan? Tetapi bila simpan duit, kita nak duit tu membiak ataupun tidak. Kalau misalnya ada dua akaun, satu akaun duit tu membiak, satu akaun lagi duit tu tak membiak, ada choice, maknanya pencarum boleh pilih sama ada nak laburkan duit tu atau tak nak laburkan duit tu. Bila tak nak laburkan duit tu, maka duit yang dia carum tidak ada dividen. Yang ini tak ada masalah kerajaan nak bagi keluar, tak ada masalah. Tapi bila kamu dah carumkan dan you expect dividend from your caruman, maka sudah pasti duit yang dah dicarumkan, ada duit dicarumkan untuk contohnya Lebuh Raya Plus, kan? Duit tu kat situ. So setiap tahun kita dapat hasil dividen daripada Plus, duit itulah yang digunakan untuk bayar dividen kepada pencarum-pencarum. Boleh tak kita tarik keluar modal tu? Tak boleh. Kalau nak tarik keluar modal tu, apa yang kerajaan kena buat? Kerajaan kena liquidate aset dia. Maknanya saham dalam Plus, contoh ada 49% duit KWSP. Kalau nak keluarkan untuk memenuhi satu Malaysia macam dulu 40 bilion, mungkin kena jual 10% ke ataupun 20% saham. Orang nak tutup pun sampai. Oh, bagus betul. So apa akan jadi? Dan kena faham juga, kerajaan kena explain benda ni. Contohnya macam duit yang dilaburkan untuk beli saham di luar negara ke ataupun di Bursa Saham Kuala Lumpur, bukan sepanjang masa bila kita masuk, contohnya nilai dia RM1, tapi kalau kita keluarkan sebelum kita keluarkan sekarang market tak bagus, contohnya nilai RM1 yang dulu kita invest, hari ini nilai dia 40 sen. Adakah pencarum setuju bila dia keluarkan duit dia, maka dia kena tanggung susut nilai ke atas investment yang dia buat kerana pengeluaran yang belum matang, contohnya? Boleh setuju tak? Aku tak fikir orang carum dalam KWSP, dia carum, katalah tiap-tiap tahun dia carum 3,000, tiba-tiba dia diberitahu kalau dia keluarkan duit dia sekarang, nilai 3,000 tu tinggal 1,000, dia akan hilang 2,000. Kau rasa dia orang nak keluarkan duit tak? Tak nak. Mesti tak nak. So you got to explain this to the public. Sebab kadang-kadang dia orang punya hujah senang. Sebagai rakyat ni, dia tak tahu apa pun pasal pelaburan, pasal ekonomi. Dia tahu tiap-tiap bulan aku punya gaji sebahagiannya dihantar ke KWSP. Wajib mencarum kepada KWSP. Kalau majikan tak carum, majikan boleh didakwa. Jadi bila gaji dia dipotong, dia anggap ini duit dia.
Dia patut boleh keluar bila-bila masa. Yang ini dia tak faham. Yang ini kerajaan kena explain. So bagi saya lah, apa pun kita nak buat, apa pun keputusan, you got to explain well. Kalau sebelum buat sesuatu ketetapan, polisi baru, kena buat mind conditioning. Kalau benda tu boleh mendatangkan implikasi yang negatif. Okey? Betul. Ada orang cadangkan tu Kalau tak boleh PWSP itu, setidaknya moratorium untuk boleh dipertimbangkan. Ada orang cadangkan. Tak cadang. Kita harap kerajaan boleh memikirkan apa yang difikirkan bersesuaian untuk meringankan kos sara hidup rakyat, untuk meringankan beban rakyat yang nak berhadapan dengan kemasukan pelajar baru mulai bulan 3 ni, tarikh permulaan sekolah baru. Dan kita harap dan nak raya ni pun kerajaan fikirkan macam mana boleh membantu untuk meringankan beban rakyat. Bagi bonus ke apa ke, kita tak tahu keadaan kewangan negara macam mana. Yang saya faham, keadaan memang agak tenang kerana kita punya hutang semenjak Mahathir take over diganti dengan Din Pago, lepas tu dengan Pak Mat terlalu banyak, lebih daripada sekali ganda. Kalau dulu zaman Datuk Seri Najib tahun 2017 baru 686 bilion, sekarang ni dengar dah sampai 1.5 billion. Trillion. So tak tahulah apa nak jadi. Jangan ingat syok jadi kerajaan ni. Okey? Ada lagi? Muhyiddin keluar statement sejam yang lalu. Dia buat nasihat berkenaan dengan menantu dia, syarikat NIISE yang dapat konon So dan dia cakap juga dalam statement dia ni, dia kata ini adalah bagi menutup tumahan jahat terhadap dia sebab Anwar lantik anak dan ada lagi cerita NISE tu kita dah bawa masa dia Perdana Menteri lagi lah. Beritahukan Muhyiddin masa tu Nurul Izzah belum jadi lagi penasihat kepada Datuk Seri Anwar ni. Dan aku rasa nak malu pun tak perlu malu lah, pasal sekurang-kurangnya Nurul Izzah tu dilantik tanpa gaji. Tapi Mail Tompok ni, Bidin Tompok ni, dia lantik Peja jadi penasihat dia, bayar gaji ke tak bayar gaji? Bayar gaji. Dia lantik bertaraf menteri. Dia lantik Haji Adi bayar 27,000 gaji pokok, campur allowance bagai semua. Bayar gaji tak bayar gaji? Bayar gaji. Duta besar Malaysia ke Timur Tengah, tapi Saudi pun tak pernah pergi. Makan gaji buta. So macam mana? Belum lagi orang yang dia lantik, ramai yang dia lantik dulu. Ni si siapa ni? Tompok. Aku dengan Mak dengan ni dah lebih kurang sama je. Dah tak erti aku nak bezakan. Dia pun cakap dia kata ini bukan bidang kuasa dia. Kononnya sebagai Perdana Menteri bukan bidang kuasa dia. Sebab ini terletak di bawah Kementerian Kewangan. Memanglah bukan bidang kuasa dia, tapi yang melantik Menteri Kewangan tu siapa? Jangan lupa dia pun pernah menjadi Menteri Dalam Negeri. Biometric system tu, beritahu dia kalau dia tak faham biometric system tu. Nice ni kesinambungan je. Siapa yang lobby? Yang lobbynya Adlan Berhan. Adlan Berhan. Menantu dia. Tak apalah. Kalau tak ada kaitan, tentu dia lepas kes mahkamah. Betul tak? Bagilah peluang orang tuduh dulu. Kita pun teringin nak tengok dia jadi kluster mahkamah.